asal hari ni kondenser macam ni? Sayalah Kash L dari planet Krypton. Apa yang awak buat kat sini, wahai manusia? Kenapa hari ni lain macam kondenser ni? Sebab hari ni kita nak belajar pasal green screen. Alamak! Ya, kembali kita daripada dunia matrik ya. So, hari ni seperti mana yang anda tengok intro kita tadi, kita nak buat satu benda yang bagi saya amat menarik lah. Saya rasa ini memang kegemaran siapa-siapa pun. Kita akan belajar mengenai green screen. Ya. Jadi, apa itu green screen? Sekarang ni banyak tengok video-video yang orang pakai baju hijau lah. Betul. Apa semua kan. Ini sebenarnya apa kita cover ni basic. Teknik-teknik asas yang anda kena faham. Kenapa bila mungkin anda dah tahu nak buat green screen macam mana. Nak buat apa yang dipanggil adalah nak buang hijau daripada kita punya shot tu dipanggil keying. K-E-Y-I-N-G. Jadi teknik tu mungkin di sini kami boleh bagi pencerahan sikit mengapa anda cuba buat jadi ada yang tak jadi. Dan kita tunjuk sikit teknik bagaimana nak set up green screen yang asas untuk shooting dan lepas tu saya akan tunjuk macam mana kita buat di editing pula. Jadi hari ini menarik. So bila kita bercakap mengenai green screen ni, of course paling penting sekali benda yang paling penting adalah faktor lighting lah kan. Macam mana tu, kenapa lighting tu penting? Apa gunanya lighting dengan green screen ni? Okey, saya rasa better kita terus pergi pada kita punya green screen set. Kita buat demonstrasi macam mana. Alright. Okey, jom kita pergi ke set. So, apa kita buat firstly adalah kita punya green screen. Okay, so mungkin apa yang kita tunjuk adalah kita punya setup. So, kita zoom out sikit kita punya kamera. Kita tunjuk macam mana set kita. Ini dia, set dia. So, ni set kita. Kalau tengok sini, nampak kita mesti tangga semua masuk. Tak apa, saya keluarkan tangga ni. Sebab tangga ni tadi saya guna sebab saya nak kena set lighting. Kalau tuan-tuan tengok, kalau kamera boleh tilt ke atas sikit dan tengok lighting kita macam mana. Okay, so nampak satu lighting di sini dan ini adalah kita punya key light. Okay, so sekarang ni inilah setup kita. Green screen kalau tuan-tuan nak pakai, tak perlu pakai yang profesional macam ni sebab ini kita orang memang pakai selalu. Kita ini masa betul memang dah permanent. Kita pakai permanent. Tapi kalau beli yang kain tu pun okey. Yang color hijau tu, tapi pastikan color dan tone adalah color ni lah. Ini adalah green screen tone yang sesuai. Banyak orang tanya kenapa green screen ni color hijau yang ni. Betul. Ini bukan apa-apa hijau boleh pakai. Dia ada dia punya color code, nanti kita mungkin letak dalam link. Kita akan share color code yang terbaik yang sesuai untuk buat green screen. Ini terus-terang saya cakap kita tak pakai yang Hollywood punya cat. Kita pakai cat biasa. Kita beli cat dan kita bagi tahu dekat kita punya kontraktor, tolong gunakan tone color ni dan pastikan exactly macam ni. Okey, yang lain semua kita cover dengan lighting. Maksud kata kalau kata macam hijau macam ni, kalau kata dia pudar sikit pun memang tak boleh. Okey, boleh, tapi usually kita akan cover dengan lighting. Ya, betul. Dia kalau saya buat ni green screen ni saya dah buat 10 tahun lepas. Okey, dulu kita punya software kalau nak key out ni tak semudah yang kita nak. Sebab dulu software ni tak apa cakap. Zaman sekarang kau tengok kita punya Premiere Pro tu, dia dah pandai lah. Saya tengok sekarang ni makin mudah untuk buat key sebab sistem dah boleh. Phone kita pun sekarang ni dah ada app yang boleh buat key out tanpa apa-apa susah. Tapi ini adalah apa yang saya cakap ni, cara terbaik untuk nak key out. Dia lebih mendapatkan efek yang paling mudah masa edit. Nanti tak payah nak kena shoot balik. Betul, saya tengok yang pertama. Okay? Dia lebih clean lah. Yang pertama adalah shade ni. Okay, tadi saya cakap kenapa kena pakai shade color ni. Sebab color ni, mengikut kajian lah, adalah warna hijau yang paling kurang yang tak ada pada badan kita. Kalau tengok kita punya sebenarnya skin tone kita walaupun kita ni Mak Saleh ke ataupun warna macam kita lah. Betul, nampak sawo matang. Nampak gelap sikit. Tak ada color hijau ni. Kebanyakan kegunaan green screen kita tak shoot objek yang mati. Kita shoot benda hidup. Orang lah kebanyakannya. Betul. Jadi kalau kita shoot orang, tak ada pada badan ni. Jadi color ni adalah color yang paling sesuai sebab kurang ada pada kita punya badan. Kecuali, itu saya cakap ada satu kecuali. Kalau anda nak buat green screen shooting dan gunakan color ni, jangan sekali-kali pakai
baju Jangan yang pakai colour baju hijau. Kalau tak jadi Sebab- macam intro tadi. Jadi macam itu tadi. Sebab dulu kita pernah ada klien. Ya. Unfortunately dia punya Baju dia ada logo sikit company dia colour hijau. Hijau. Jadi kita kata sorry, terpaksa kalau tidak nampak macam cerita seram sebab Dia anda tembus ke punya belakang. badan berlubang. Ah. Okey. Jadi jangan pakai colour hijau. Jangan pakai colour hijau. Tapi ada solution dia. Dulu masa kita ingat tak kita buat demonstrasi di SIBS. Jadi okey. kita standby kain colour biru. Sebab tu kalau anda tengok back behind the scene of any Hollywood movie, Dia banyak pakai baju sama baju ada biru hijau pula. atau biru. Biru. Sebab kalau nak shoot Green Lantern, takkan dia nak pakai baju colour lain sebab Betul. dia suit colour hijau. Ah. Jadi dia gunakan green screen colour biru supaya sesuai. Dan shade biru tu pun adalah antara shade biru yang kurang ada pada badan manusia. Dan jadi- dia pun ada color code dia juga kan untuk color biru so, tu. juga. director of photography bila buat green screen especially ini adalah challenge yang penting. Tapi tak apa, itu semua sangat advance. Terlalu advance. Kenapa saya cakap pasal lighting tadi? Okey, sebab apa yang kita perlukan adalah bila kita shoot, pastikan di belakang anda warna green screen ni adalah sekata yang sekata mungkin. Maknanya hijau daripada atas bawah kiri kanan, tona hijaunya sama. Kena sama. Dia tak Sebab- boleh macam ni ada shadow tak boleh kan? Tak boleh sebab dekat kita punya software nanti kita akan pilih color untuk kita key out dan dia akan ada satu range di mana daripada hijau tone yang ni kepada tone yang ni sila buang. Jadi that's why kita kalau boleh jangan pakai apa-apa yang berwarna dekat dengan Dekat kan color hijau. Dia macam kuning apa tak macam baju jersey Kedah contohnya kan. Yang tu pun bagi saya agak berbahaya kalau pakai. Cuba elakkan lah kalau boleh. Cuba elakkan boleh. Okey, now kita zoom in balik, kita ambil close up shot macam tadi. Apa saya cakap tadi nampak tak? Kita dah letak satu lampu. Lampu ni function dia adalah untuk memastikan bahawa kita punya green screen sekata. Okey, sekarang ni kita keluar daripada screen guys. Keluar daripada shot. Anda akan perasan nampak tak? Hijau ni lebih kurang sekata. Okey, kami di Impressions ni apa kita buat adalah kita shoot, bila kita shoot kita akan measure sekata tu menggunakan broadcast monitor. Kalau tengok apa yang saya buat dulu, ingat tak kita bercakap pasal editing menggunakan color Ada correction macam vector scope, vector scope dan juga color wheel kan. Ya. So apa yang kita ada satu broadcast monitor yang akan tengok metering. Adakah hijau ni dia punya range macam mana? Kalau range ni berterima maknanya sekata. Betul. Itu target dia. Jadi studio profesional itulah beza dia. Kalau anda di rumah nak buat green screen studio boleh. Tapi jangan hanya invest untuk lighting subjek saja. Macam kita cakap pada episod ketiga tak saja. Yang pasal Kita bercakap pasal lighting kan. Ya, kita betul. ada key light, kita ada filler light dan kita ada backlight. Tapi untuk green screen kita mungkin kena ada lampu tambahan untuk memastikan yang green screen kita mendapat cahaya yang sekata. Satu lagi, tengok lampu di atas. Lampu bila di atas, shadow saya di lantai. Kalau ada tengok sini kurang. Ada sikit lah kalau saya dekat. Tapi kalau saya jauh Kalau kat jauh, sini, ada kurang lah. tetap kat sini, kurang nampak dia punya shadow. Bila saya bergerak nampak dia tak ada. Jadi memudahkan software kita untuk pick up. Untuk dia pick up color hijau tu. Yang mana satu adalah Hijau. Yes. So itu adalah dari segi teori dia. Kamera tak kisah. Sekarang ni kamera semua 1080p. 1080p semua boleh Jangan pakai. risau. Phone pun boleh pakai sebenarnya. Dia macam kita cakap dalam episod kedua. Betul, kamera. Kamera hanya penting untuk kita punya tone. Untuk kita punya natural juga tak boleh cakap. Kita bandingkan C100 kita dan juga dengan phone, kita dengan punya iPhone. Betul. iPhone pun dah cukup cantik lah kalau nak pakai green screen. Betul. Jadi jangan risau pasal kamera. Kalau nak buat green screen, saya suggest invest in better lighting yang bagus. Tapi kalau kata macam diorang katakanlah ni untuk budget punya green screen lah. So diorang dapatkan green screen tu dekat mana-mana kedai kain. Rasanya kalau kata tak, mungkin diorang kurang budget untuk dapatkan lighting, mungkin boleh menggunakan pencahayaan luar. Soalan yang bagus. Pertama sekali bila cakap pasal kain, sebenarnya kain yang kalau anda beli yang profesional. Sekarang pun tak mahal lah. Dalam RM100-200 dapat dah. Yang takat 10 kaki kali 10 kaki tu kan. Tak mahal sangat. Mungkin mahal sikit macam kita punya sebab kita dia 10 kaki kali 20 kaki. Okey. Apa yang anda kena tahu, ni nampak Akash bawa kain gulung. Kita punya kain semua macam ni. Okey, kita beli yang ni 10 kaki kali 20 kaki, dia lebih panjang jadi kita boleh buat sampai ke floor. Kalau anda buat macam kami yang takat pakai mid shot saja macam ni, yang 10 kaki pun cukup. Okey. Yang paling penting adalah dulu masa kita orang start, kita pakai kain beli dekat kedai di Jalan Tun Rahman. Beli kain meja yang pakai untuk sekolah. Selalu kalau hijau pergi sekolah agama kot. Kain meja itulah kita guna untuk green screen kita yang pertama. Frame pun masa tu tak ada duit nak beli. Kita pakai pipe
PVC, kita sambung jadi frame, kita sandar, kita beli sepit bateri yang murah-murah tu, sepit bagi dia cekang, tapi kita beli lighting. Tapi lighting maksud tak lama sangat. Sekarang ni LED lighting memang murah kan. Untuk lighting gunakan sebab macam untuk kain macam ni kita pernah praktikkan. Kalau anda lihat di episod yang saya tunjukkan contoh kita buat di yang waktu Qatar final tu. Betul. Itu kita menggunakan yang kain yang saya tunjukkan tadi, tapi untuk pastikan dia tak transparent, kita letak satu lagi kain hitam. Backing ya, supaya kalau hijau tu dia lebih cahaya di belakang pun tak tembus. Tak tembus, betul. Dan juga ada satu. So itu jangan pakai color pink nanti hijau campur pink jadi color pink. Jangan. Okey. So itu antara kaedah-kaedah yang boleh anda gunakanlah kalau anda nak beli kain dan gunakan di rumah ataupun di mana-mana tempat lah. Betul. So konsep dari segi shootingnya sangat simple. Masih lagi gunakan triple lighting untuk subjek. Macam kita pakai satu. Filler kita ambil daripada lighting kita kat studio ni. So adalah sikit shadow kan untuk dapatkan filler tone. Tapi yang penting saya tambah satu lighting di atas untuk pastikan yang saya punya green screen tak ada cahaya. Okey, satu lagi saya nak tambah adalah minta zoom out sikit. Saya minta teknisi kita zoom out sikit. Mungkin tadi anda tertanya kenapa kita pakai kain dekat bawah. Okey, kain ni sebenarnya tak ada apa function. Cuma okey, bila kita buat green screen yang kita gunakan lighting yang banyak. Okey, apa-apa lighting akan ada pantulan. Ya. Okey. Jadi kalau saya buat full green screen, maksudnya saya shoot kepala sampai ke kaki. Okey. Saya punya lighting saya kena manage better. Tapi kebanyakan aplikasi anda adalah mid shot saja. Di mana kalau macam kami ni, kalau kita tak letak kain ni, anda akan perasan bahawa hijau-hijau ni melantun pada saya. Betul. Jadi nak proses lebih susah. Jadi apa saya buat is saya tambah satu kain kat bawah ni, boleh letak kapet, boleh letak apa, asalkan jangan masuk dalam shot lah. Betul. Okey. So memudahkan anda untuk buat editing. Ini hanya sesuai kalau kata anda nak guna mid shot lah kan. Ya, betul. So kita nak buang mana cahaya-cahaya hijau yang termakan sikit dekat kulit kita tu. So ini antara kaedah untuk kita cover lah benda tu. Secara ideal juga sekurang-kurangnya jarak subjek anda dan juga green screen lebih kurang 6 kaki. Lagi jauh lagi bagus. Tapi masalah dengan kalau kita beli screen 10 kaki ni, yang tinggi dia pun dah lebih kurang 10 kaki. Lagi jauh kita berada daripada kain tu. Jadi kita punya frame hijau tu makin lama makin kecil sebab kita kena zoom out kamera kita. Betul. Okey, tapi lagi jauh lagi better sebenarnya sebab apa yang dia panggil spills yang saya akan tunjuk dia masa post production sekejap lagi. Lantunan kain hijau pada kita makin disebabkan oleh cahaya berkurangan, jadi kita punya tangan ni nak proses lebih mudah. Saya akan tunjuk bila kita pergi ke kita punya proses. Kita ada tutorial lepas ni. Okey. Ada apa-apa lagi soalan guys sebelum kita pergi ke editing? So tak ada. Saya rasa penonton pun mesti nak tengok tutorial sebab dia punya pelakon dalam tu pun mantap. So alright, kita terus ke. Kita terus pergi ke kita ambil edit workstation Kembali kita ke workstation. Sekarang kita berada di workstation. Sebenarnya kita dah ada satu scene yang kita shoot tadi sebelum kita mulakan pre-recorded. Kita shoot Akash. Betul. Tak ada orang lain lah. Sekarang apa kita buat? Kita tengok dulu dia punya kita pergi ke Premiere Pro dan kita tunjuk raw footage. Itu dia. Itu dia Akash by Cowboy. Saya main Recording, go. Well, now you have to ask yourself one question. Do I feel lucky? Do ya? Itu dia. Akash Eastwood. Macam pelakon Tamil. Tapi dialog tu Akash bukan daripada cerita cowboy tau. Itu cerita daripada cerita Dirty Harry. Pelakonnya masih lagi Clint Eastwood dan Clint Eastwood memang famous pasal cerita cowboy. Tapi kebanyakan orang ingat sebenarnya yang tu daripada filem cowboy. Itu adalah line daripada cerita Dirty Harry. Yang sebenarnya dia adalah tak silap saya seorang polis. Saya pernah cari dekat YouTube sebab saya tengok banyak orang reference tu ada satu ayat klasik kan. Bila saya jumpa rupanya bukan Dirty Harry punya. Sebab dialog tu memang dialog yang ikonik punya. Betul, sangat ikonik. Okey. Jadi sekarang ni anda semua mungkin berminat untuk tengok bagaimana kita key out Akash. Okey, so saya tunjuk footage tadi nak menunjukkan bahawa ada pergerakan di situ. Okey. Jadi kita full pada screen Sekarang ni green screen kita dah nampak dekat sini. Okey, so nampaknya lebih kurang sekata, cantik. Okey, jadi apa saya nak buat? Saya nak keluarkan yang hijau. Okey, sebelum saya buat tu, dia ada satu step yang bagi saya kalau buat lagi bagus sebab memudahkan kerja kita. And project apa yang saya maksudkan adalah masking. Okey, so memang walaupun anda nampak ni
sekata, tapi secara detailnya dia mungkin kurang sekata. Faham. Okay, so apa kita buat is kita nak yang paling penting footage ni saja. Okay, jadi apa saya buat, saya usually akan buat satu mask, saya apply mask. Okay, untuk apply mask, sekejap saya kena zoom out sikit, saya usually letak dalam 50, sekejap, tu besar sangat, 75, 150. Okay, so maknanya saya nak cuba dapatkan border ni luar saja. So apa saya buat, saya akan cut out bahagian-bahagian yang saya confirm takkan pakai dalam shot ni. Maksud kata bahagian tu memang tak digunakan. digunakan lah. Tak digunakan sepanjang kita punya key out scene. Okey, jadi saya dah mask up Akash. Okey, so apa saya buat, saya test. Akash akan terkeluar daripada scene tak bila saya mask up yang ni? Terkeluar sikit. Sikit je. Okey, terkeluar sikit kat sini. Saya just adjust mask ni supaya terkeluar. Okey, so okey, good. Ni terkeluar sikit. Sikit. Okey, saya adjust. Okey, jadi supaya saya tak payah manage sebelah kiri kanan ni, sebab saya dah buat masking. Okey, jadi apa saya kena buat sekarang adalah hanya buang kawasan hijau yang dalam mask ni. Okey, dan untuk buat tu, apa yang anda perlukan adalah satu effect dalam Premiere Pro yang dipanggil, actually ada banyak. Ada banyak. Tapi betul. saya macam dulu saya cakap saya ni orang lama. Saya belajar buat ni pakai Ultra Key. So ada banyak lagi kalau anda tekan type key kat sini. Key kat sini ada banyak, nampak key kan? Dia macam-macam jenis Ultra Key, Luma Key, Color Key. Tapi yang paling penting yang saya suka pakai Ultra Key sebab dia punya function ni better. Okay? So sekarang ni Ultra Key adalah function. Okay, now saya nak bagi tahu firstly apakah color yang perlu yang kita nak buang, kita nak key buang. out tu. So saya akan pilih color picker ni. Dan saya akan tekan kat sini. Kalau boleh sedekat dengan subjek yang mungkin. Okay. Alright. So nampak dah cantik dah kan? Okay. Jadi apa kita akan buat? Kita nak letak Akash dalam satu movie western. So saya dah ada satu background yang saya akan up kat sini. Wah. Okey. Itu dia punya filem, dia punya ni. Terus dah ada. Feeling cowboy tu dah ada. Tapi saya nampak kat sini, anda mungkin perasan yang nampak tak di badan ni nampak lagi tingkap tu tembus. Dia ada Perasan tak? bintik sikit. Maknanya ada sedikit problem dengan keying sebab software ni masih lagi detect. Jadi mungkin itu yang kita hijau masukkan bila kita cakap tadi mana-mana bahagian yang spill, yang masuk ke dalam. Mungkin dia dah spill pada baju, jadi dia akan detect sikit. Okay, so mungkin salah satu cara is kita boleh main dengan ni. Tapi cara terbaik adalah saya tukar output ni kepada alpha channel. Jadi saya nampak dekat mana dia bocornya. Nampak tak? Yang mana yang kita nak tahu kata dia bocor, yang putih tu ya. Benda ni dia tak ada formula yang ni. Anda kena main dengan setting tu lah, setting ni untuk mendapatkan dalam ni putih, yang mana anda dapat ni putih, yang di luar ni hitam. Jadi putih maksud kata yang putih maknanya dia tak buang, yang hitam tu dia dah buang. Hitam tu dah buang. Okay. So first kali ni sebab saya suka pakai Ultra Key sebab Ultra Key ni saya boleh play around dengan all this function. Okay. So firstly apa saya buat, saya just ramp up je pedestal ni kepada 100. Nampak tak? Dia dah hilang. Dalam semakin putih, yang luar semakin hitam. Okay. Tolerance pun kadang saya up je. Tapi kadang-kadang dia akan ada masalah sikit. Okay. Yang ni kita boleh reset, tapi yang ni saya tak adjust dulu. Okay. So apa saya buat, saya main dengan transparency ni. Saya nak Akash ni fully putih. Dia terlalu banyak sangat. Okay. Saya main dengan highlight. Saya main dengan shadow. Jadi kita terus kira just main je lah sampai kita dapat setting yang betul kita nak. Transparency ni basically setting berapa banyak transparency kita nak apply pada matte ni. Okay, so dia akan main. Tapi tujuan anda adalah dapatkan putih dan hitam. Okay, so saya cuba balik. Kita balik pada composite. Tengok. Akash bocor tak? Tak ada kan? Tak ada. Macam kurang. Saya tengok di sini tak ada. Okay. Saya rasa dari segi bocor dia macam dah. So dah nampak ada banyak improvement kat sini. Ya. Okay. Now, next step mungkin ini anda tak perasan tapi kami perasan adalah kita kena clean up sikit kita punya ni. Okay, so kita pergi kepada matte clean up. Okay. Dan juga spill suppression. Kat sinilah yang paling penting kita nak pakai.
Okay. So first thing is kita gunakan choke. Choke ni maksudnya kalau anda tengok, okay, saya zoom out balik kat sini ya. Kita zoom out balik ke feed. Okay. Mungkin dekat corner-corner ni macam ada kasar-kasar sikit. Okay. Kalau cuba saya zoom in tengok. Dapat tak? Nampak tak? Nampak tak ada macam bergigi-gigi sikit kan? So apa saya buat? Saya apply a bit of choke. Usually saya letak dalam 2. So choke ni apa dia buat? Dia trim sikit. So dia akan melembutkanlah gigi. Dia tak lembutkan, dia kikis dulu. So maknanya kalau let's say dia jadi square, kita buang kikis, kalau macam cake tu, kita buang lapisan atas, tinggal yang tu je lah. So itulah choke. So kalau saya tinggikan choke ni, nampak tak? Akash. Dia makin dia potong terus. Dia potong terus. So usually saya tak banyak, tak dalam 2 atau 3, mungkin 5. Ni cara saya lah. Okay. Dan untuk kita nak buat ada tone antara depan dengan belakang ni, saya akan apply some soften. Soften usually saya tak dalam 10 ke 15. Itu yang macam cakap tadi, dia akan blend dia sikit. Akan blend in lah dengan okay. belakang tu. Yep. Alright, Akash tengok nampak tak? Muka Akash ni hijau sikit. Sebab ini adalah yang spill. Kan? Ya. Hasil daripada cahaya melantun ke green screen ke pipi Akash. Ada satu function kat sini yang dipanggil spill suppression. So saya boleh up ni. Dan hijau tu makin kurang. Perasan tak? Kan? Nampak tak? Dah kurang sikit hijau tu. Ada tu ada. Okay. Kalau kita nak improve ni, bagi saya lah. Saya akan improve kita punya set. Jauhkan sikit lagi Akash daripada green screen. Light up sikit better. Tadi kita buat sangat basic. Okay. Dan Akash nampak dekat sini, dekat pipi tu dah jadi macam kelabu sikit. Tak hijau lah. Mungkin kita kena main juga dengan color correction. Yes, kita kena main. Kan? Itu kena main. Okay. So apa saya buat untuk nak finish up kita punya shot ni. Okay, so saya selalu pakai fast lah, senang fast color corrector. Saya nak buat lah macam mana. Okay, sekarang ni tengok belakang tu macam kuning. Saya pun kasih Akash kuning sikit. Blending sikit dalam ni. Okay. Okay, saya bagi kita bagi cerah sikit. So kita cerahkan Akash sikit. Dan mungkin kita gelapkan sikit kita punya background sama juga fast color corrector. Saya sebenarnya tak suka pakai fast, saya suka 3W. So 3W ni lebih fleksibel, tapi nak cepat kita bagi adjust dia sama. Okey. Then saya tambah satu adjustment layer. Adjustment layer buat projek kan. Adjustment layer, satu adjustment layer kat sini. Okey. Kita terus color grade. Okay. Tambah balik fast color corrector tu. Okay, nak grade apa? Nak grade matrix? Sekarang cerita matrix. Dia selalu kalau wild west ni dia merah-merah sikit. Dia merah-merah sikit kan? Kita buat yang tu. Okay, now. Kita mainkan. Okay, satu lagi. Kita kena main dengan, ingat tak kita go back to camera and depth of field? Episode 2. Ya, betul. Okay, belakang ni terlalu clear. Pun kita boleh buat Kita boleh blurkan. Saya tambah sikit. Blur. Yang ni kita boleh Gaussian pun boleh. Kalau nak pakai camera blur pun boleh. Saya cuba. Saya jarang pakai camera blur. Oops, silap. Sorry. Saya kena adjust yang ni. Okay. Saya letak camera blur sikit. Ni blur sangat. Okey, ada sebab kenapa saya tak nak pakai kamera blur, sebab blur dia agak kasar. Kalau pakai Gaussian ni dia ada apa? Dia ada sentuhan yang dia tak terlalu ni lah, terlalu kasar. Tak terlalu kasar. Tadi dia nampak natural sikit kan. Okey, yang tu. Okey. Nah, kita main scene daripada Akash Eastwood. Saya pun nak mute ni. Okey, main sekali. Recording, go. Well, now you have to ask yourself one question. Do I feel lucky? Do ya? Bang. Dia nampak lebih better lah daripada awal yang sebelum kita dah start buat setting-setting apa semua ni. Sebenarnya very basic. Dia boleh lagi, kita boleh lagi nak lebih cantikkan ni, tapi macam yang saya selalu kata lah, benda ni
benda-benda kreatif ni dia perlukan sikit masa. Anda kena spend sikit masa untuk adjust sampailah anda dapat setting yang betul-betul boleh key out semua tu. Tapi kalau tengok apa yang saya buat ni adalah basic, cepat. Betul. Tapi kena ada pengalaman sikit. Tambah-tambah key color correction tu. Kalau anda nak belajar nak buat macam mana. Kalau tengok step saya simple je. Tapi decision yang saya buat tu sebenarnya ada pengalaman sikit lah. Tapi sebenarnya tak susah. Benda ni anda kena practice saja. Sebab practice itulah yang membuatkan feel tu. Masking macam mana, macam nak banyak mana apply transparency. Training selalulah kena yang buat. Yang tu terus terang saya pun belajar sendiri dulu. Betul. Lama-lama bila dah banyak kali buat green sebab screen kita takkan jumpa satu pencahayaan yang sama. Contoh kita shoot hari ni, cahaya hari ni mungkin takkan sama dengan cahaya kita shoot hari kemudian. So penting untuk kita sentiasa biasakan diri dengan setting-setting yang kita buat tu. Kita kena kenal lah kita punya efek tu. Saya ada satu soalan yang saya nak tanya, macam ada setengah shooting tu bila dia shoot dia tak perlu edit. Dia macam dia dah terus key, terus ada background dekat situ. Ni kebanyakan saya tengok dekat BTS yang Hollywood punya BTS lah. Dia shoot dekat satu scene tu dia dah tak perlu key. Maksud kata setting tu dah terus ada dalam komputer. Maksud kata dia shoot apa yang keluar dekat director punya monitor tu dia dah berada dalam so that means dia dah key on the go lah. Ya, betul. Yang tu kalau tengok kita punya sistem di Impressions pun yang kita pakai vMix ni kan, pun dah ada function tu. Betul. Dia sebenarnya key teknologi ni dia punya software ni dah very strong. That's why dulu kita tak boleh buat key out. Tapi dulu kalau tengok berita memang dia dah buat dah siap-siap. Konsep nak menggunakan green screen untuk live production ni dah lama dah orang buat. Cuma dulu equipment dia mahal dan perlukan kepakaran yang tinggi. Sekarang ni sebab software punya sensitivity dan dia punya kepandaian software tu dah semakin bertambah. Jadi lebih mudahlah digunakan di mana-mana. Kita boleh key sebagai komputer biasa je. Betul. Jadi apa yang akan tengok tadi hanyalah konsep yang sama kita buat Premiere Pro tetapi dalam setting live. Kalau kita tengok yang kita buat untuk content.my yang pakai green screen. Yang first opening scene kita pun adalah contoh yang sama. Betul. Cuma setup yang mungkin tak semahal yang tu lah so that effect dia cantik. So betul macam yang saya katakan tadi, green screen ni sebenarnya antara benda yang dah lama ada dan benda ni pun saya rasa semua orang sekarang boleh buat, mampu untuk buat. Daripada dulu kita rasa benda tu susah tapi sekarang benda tu dah jadi senang sebab benda tu pun dalam phone pun dah boleh key out benda tu. So benda tu benda mudah. Jadi saya rasa tadi kita sembang lama pada production daripada editing. Betul. Jadi kalau production anda set up cantik, editing pun mudah. Betul. Okey. Spend masa sikit dekat production dan dia akan lebih memudahkan anda di bahagian post production. Jadi kalau ada soalan contohnya macam dia buat macam mana you buat satu green screen yang orang tu duduk dalam satu scene yang luas, establishing shot. Sama je prinsip dia. Kita cuma ambil full shot, kepala sebelah kaki dan kita kecilkan size jadi nampaklah jauh orang ni. Actually kalau tengok green screen work yang paling bagus, Google di YouTube. Saya cari tak silap saya tak tahu lagi ke tak. Tapi nama studio tu adalah tak silap saya Stargate Studio. Stargate Studio. Dia ada banyak, dia buat movie. Masa tu banyak drama-drama dan movie-movie yang pakai green screen. Dia ajar dalam dia just tunjuklah behind the scene apa yang green screen dan apa yang bukan green screen. Sebenarnya anda akan terkejut. Anda ingat dia buat dekat set yang dia buat, rupanya ada satu scene tu semuanya green. Anda akan terkejut bagaimana teknologi CGI ni dah betul-betul. So dia dalam kategori CGI lah green screen ni kan. Boleh dikatakan, tapi itulah dulu canggih lah ada green screen ni. Zaman sekarang ni bagi saya katakan apa kita buat tadi adalah asas. Sangat asas. Jadi so itu perkongsian kita tentang green screen hari ni. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak buat sebenarnya dengan green screen ni dan mungkin next episode kita akan buat eksperimen sikit. Eksperimen kita akan bermain sikit. Tengok Akas punya footage tadi, saya teringin nak tambah satu biar Akas tembak tu ada bunyi sound sikit, ada bunyi asap. Nanti saya tengok. Saya pernah buat dulu tapi saya nak tengok sama ada kita boleh buat tak untuk shot tadi. Dia kena yang tu ada library dia, CGI library, effect library yang saya boleh tambah pada Akas punya scene tu untuk bagi nampak pistol tu meletup. Asap dia punya flash. Kita tengok kalau kita boleh buat, kita buat dalam episod akan datang. So itu kita akan ada satu lagi episod di mana kita akan bermain-mainlah dengan software pula dengan green screen ni. Banyak benda kita boleh aplikasi sebenarnya dengan green screen. Dia memang benda
yang sangat menyeronokkan. Kalau anda di rumah anda nak cuba, saya sangat sarankan anda untuk try. Sangat-sangat best. Jadi mungkin kita tengoklah minggu depan macam mana, kita akan tunjukkan, kita akan demo kepada anda apa yang anda boleh buat dengan green screen, dengan kain yang kita tunjuk tadi tu, macam-macam kita boleh buat. Jadi mungkin itu sahaja kot untuk episod kita kali ini. Jadi saya harap apa yang kita buat hari ini anda tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba di rumah. Cuba eksperimen, salah tak apa, sebab daripada kesalahan kita akan belajar dan insya-Allah kami harapkan apa yang kami kongsikan hari ini mampu memberi manfaat kepada anda semua. Tapi paling penting, jangan salah guna green screen. Berbahaya. Ini Cik Izal pernah beritahu saya, kalau nak ambil gambar, jangan ambil sangat. Jangan ambil full green screen sebab kalau nak ambil boleh, tapi ambil sendiri. Jangan bagi orang lain ambil. Macam-macam benda orang boleh buat bila dia pegang footage kita raw yang ada green screen di belakang. Jadi ini pesanan daripada kami ya. Kalau ada green screen, tolonglah. Kalau jadi pada anda, jangan kata kami tak bagi warning. Jangan kami tak bagi warning. Okay, berbahaya. Sekarang dunia teknologi, macam-macam boleh berlaku. Anda mungkin berada di Malaysia tapi tiba-tiba ada di Spain lah, ada di Hawaii. So berhati-hati dengan dunia green screen. Itu nasihat daripada kami di Condenser. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang di Condenser. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe di YouTube, di TikTok, di Facebook, di laman di laman content.my, dan jangan lupa singgah juga di laman web www.impressiondcc.com.my, di mana dalam laman web tu anda boleh lihat kelengkapan-kelengkapan yang ada di studio ni yang kami gunakan, yang kami tunjuk kepada anda hari ini. Jadi sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.